Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi man nasara wa tabi'a wa la ma ba'. Kita akan sambung bacaan muka surat 153. Ha? 153. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Daripada ayat 28 muka surat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha Qul inna allaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu asy-syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Itu kita tengok. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa lahu ila yaumiddin amma ba'. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana, dan apabila, wa idza makna apabila, fa'alu mereka lakukan, fahishah benda yang keji, perbuatan yang keji dari sudut pandangan syariat Islam.
qalu wajadna 'alaiha aba'ana, mereka berhujjah, menegakkan benang basah dia orang, iaitu mengatakan wajadna, kami dapati perkara ini telah dilakukan oleh tok nenek moyang kami. Benda tak salah, kan? Bila dia buat benda yang salah pada Islam, seperti sembahan berhala, seperti melaksanakan hukum tertentu pada kambing, lembu, unta. Contoh, lembu yang lahir anak jantan anak betina dah 3 ekor, adalah dinamakan lembu tu dengan satu nama, yang setelah tu lembu ni akan dibiarkan dan tak boleh disembelih. Susu dia pun tak boleh minum, biar sampai dia mati. Jadi hukum-hukum tu hukum ciptaan dia orang sendiri. Benda tu tak pernah ada ajaran Allah. Maka mereka kata tak, tok nenek moyang kami buat. Kan? Aba'ana, bapak-bapak kami, tok nenek moyang lah. Wallahu amarana biha, dan sudah pasti kalau tok nenek moyang kami buat macam tu adalah perintah Allah. Allah yang perintah suruh buat gini dan begitu. Kan? Seperti mereka hukum, iaitu perkahwinan, cerai, tak ada had talak. Dia talak, dia sengaja, dia tak suka pada isteri ni, dia talak. Selagi bila dah nak habis iddah dia rujuk balik. Lepas tu talak pula, rujuk balik, talak pula, rujuk balik. Tak ada had, kita ada 3 je talak. Dia buat beratus pun tak apa. Jadi hukum-hukum ni adalah ciptaan mereka sendiri, yang mereka berhujah kata tok nenek moyang kami punya amalan, dan sudah pasti Allah yang ciptakan hukum, sebab tu tok nenek moyang kami buat. Bagi kita di sini ada satu hukum yang besar, iaitu haram kita berpegang kepada adat resam tok nenek moyang. Haram kalau dengan syarat kalau adat resam tersebut bercanggah dengan hukum hakam Islam. Tapi kalau hukum adat tu tak bercanggah, selari, maka silakan nak amal pun. Seperti adat yang bercanggah dulu-dulu, banyaklah kan, mungkin kalau bulan Safar tu adalah dia orang buat sembelihan apa-apa, lembu ke kambing ke, supaya tak kena balak, kan? Ataupun nak masuk hutan begini-gini cara minta kebenaran tok nenek moyang. Tu ada adat dulu-dulu. Mai Islam tak boleh. Islam melarang benda demikian. Benda tu bercanggah dengan syariat akidah kita, atau dengan tauhid kita, kepercayaan kita pada Allah. Bercanggah, maka tinggalkan, wajib tinggalkan. Tapi adat resam yang selari, seperti mungkin pakaian kita dengan samping, dengan tengkoloknya, dengan kerih orang zaman dulu. Sekarang nak pakai boleh, sebab selari dengan syariat Islam. Itu tutup aurat, tak ada masalah, kan? Begitulah umpamanya. Jadi kalau yang bercanggah dengan syariat, wajib tinggalkan, haram kita teruskan perbuatan tu. Wallahu amarana biha, Allah dia berhujah. Ni kata-kata puak-puak musyrikin yang sembah berhala. Dia kata tok nenek moyang kami yang sembah berhala, maka sudah pasti itu adalah hukum Allah. Allah yang suruh macam tu, kan? Begitu juga dianggap humus, satu budaya orang Quraisy. Orang Arab luar daripada Mekah datang Mekah, kalau nak tawaf, dia ada tawaf juga, 7 pusingan juga. Tapi dia mesti tawaf dalam keadaan telanjang. Baik lelaki baik perempuan. Cuma orang perempuan ni diberi pilihan datang malam, orang lelaki siang-siang. Bayangkan tuan-tuan, telanjang keliling Kaabah, kan? Bila ditanya kenapa, tak tahu, tok nenek moyang kami buat. Dan tok nenek moyang kata baju yang kami pakai ni dah terlibat dengan dosa. Dia tak boleh baju yang terlibat dosa ni bawa mai dekat Kaabah nak tawaf, nak buat baik. Nampak macam okey juga, kan, kepala otak dia orang ni. Tapi tak betul, itu bukan syariat Islam. Islam tak pernah minta supaya telanjang macam tu. Tak pernah ada hukum Allah daripada Adam Idris suruh telanjang macam tu, kan? Tapi dia orang berhujah demikian. Jadi kecuali orang humus. Siapa dia orang humus? Ini istilah humus. Humus istilah bagi orang kota Mekah. Dia orang je yang boleh tawaf dalam keadaan pakai baju. Orang luar tak boleh masuk, kena telanjang. Kalau kita ada miqat, kan, tempat kita pakai ihram. Dia yang sampai kat tempat yang konon macam miqat zaman dia orang, mesti buka baju.
Jalan masuk Mekah tu dah telanjang, tawaf telanjang. Dah selesai baru ambil baju tadi pakai. Kan? Ataupun beli baju baru. Lebih elok. Kecuali orang luar yang datang, kalau orang humus tadi, orang Mekah, boleh bagi sponsor baju. Nah, aku bagi baju kau ambil. Dia boleh pakai baju tu, tak telanjang. Ini peraturan pelik-pelik ni. Yang ni dia kata, Allah kata bila mereka buat benda yang keji macam tu, dia orang kata ini amalan untuk nenek moyang dan itulah hukum Allah. Qul, jawab balik Muhammad pada dia orang, innallaha la ya'muru bil fahsya. Jawab balik, sungguhnya Allah tak pernah, la ya'mur, tak pernah perintah, tak pernah suruh pun buat benda yang fahsyak macam tu, benda yang jijik, keji macam tu, nak kena telanjang dalam rumah Allah. Ini tak ada pernah hukum Allah buat macam tu. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, adakah kamu sanggup berhujjah, berkata benda yang kamu tak tahu tentang Allah? Ataquluna 'ala Allah, kamu duk cakap kata ini hukum Allah, padahal tak ada pun Allah suruh benda, tak pernah Allah suruh macam tu. Kamu berani mereka-reka, sedangkan Allah tak pernah cakap itu adalah rekaan kamu semata-mata. Ma la ta'lamun, sedangkan kamu pun tak tahu hal yang sebenar, hukum yang sebenar. Jadi ini yang kedua, iaitu kita yakin bahawa Allah, dalam agama Allah, hukum Allah tak pernah bawa kepada keburukan, tak pernah bawa kepada kemusnahan. Agama Allah tak pernah bawa kepada benda-benda tak elok lah. Tak ada. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tak pernah suruh buat benda-benda yang menyebabkan benda tu dipandang hina, keji. Kecuali orang yang engkar Islam memang dia pandang hina. Kan? Jadi disebutkan demikian. Ataquluna 'ala Allah, yang ketiga, jangan berani-berani kita nak kata hukum Allah macam ni sedangkan kita tak tahu hukumnya, tak tahu ayat Quran, tak tahu dari mana. Macam-macam tuan-tuan ajaran-ajaran yang pelik-pelik ni. Yang jangan kata pandangan ulama sesat, tak, dia pandai mereka sendiri. Saya ada kawan, masya-Allah, mungkin tuan-tuan mungkin kenal, Ustaz Firdaus Subhi, semua mungkin orang kenal kot, terkenal ustaz ni. Kan? Kawan lah. Dia dulu imam masjid banyak tempat, akhirnya masjid negeri, dan Jabatan Agama ambil dia dalam R&D, bahagian risetkan ni. Ajaran sesat. Dia kata, ustaz sekarang ni reteh atas meja saya, kami ni keteh nak siasat, dah ada benda-benda ni, ada 40 siasatan. Ajaran sesat belaka. Tapi tak boleh isytihar lagi sesat lah, sebab masih nak cari bukti. Antaranya dia kata, tapi yang pelik-pelik pun ramai pengikut. Ramai ikut. Antaranya, boleh bayang tak? Orang boleh anggap ini ajaran agama, iaitu dia, tok guru dia, macam tok alim dia, tok guru dia lah, buat kolam di tengah-tengah hutan Gombak kat mana tu, buat kolam. Kolam tu dia cat dengan cat kuning dalam. Dan kononnya siapa yang berdosa, pengikut dia berdosa, mesti mandi ni untuk bersihkan dosa. Dengan syarat mandi mesti telanjang, laki perempuan tak kira suaminya, isterinya, tak ada sekatan, telanjang laki perempuan. Mandi dalam kolam tu untuk bersih dosa, tapi sebelum masuk kena bayar dulu, ada bayaran dia. Bisnes juga tuan, tok guru dia pun. Kena bayar. Sebelum masuk, dosa banyak mana, bayar sekian, masuk. Ampun dosa sekaliannya. Jadi nak sebutnya benda tu, kalau kita orang awam biasa ni pun mudahlah fikir, Allah mengarut punya ajaran, kan? Kalau kita, ialah kita ni dapat maklumat daripada masjid surau, ilmu-ilmu yang kita ambil, alhamdulillah. Tapi kesian, kebanyakan dia kata orang yang terpengaruh ni orang yang bukan, tak pernah lah ikut pengajian-pengajian. Tiba-tiba nak berubah pada agama, jumpa kawan tu, jadi sesat macam tu. Tak pernah ambil ilmu daripada masjid surau, ilmu dari ustaz-ustaz yang betul. Sebab tu bagus Jabatan Agama dia teliti hal tauliah. Ustaz nak mengajar masjid ni tauliah. Jadi kita kalau belajar daripada masjid surau ni, insya-Allah lah, mudah-mudahan itu ilmu yang benar, yang jauh daripada sesat. Jadi dia orang ni minat nak condong, kata dia dulu silap dosa banyak, nak mengaji, jumpa dalam YouTube, jumpa dalam Facebook, kawan-kawan ajak, nah jadi macam tu. Kan? Antaranya yang mengaku Imam Mahdi ni cukup bercambah.
Tok guru dia orang lah yang sesat ni, bukan tok guru kita yang mengajar kat masjid ni. Tok guru yang sesat-sesat ni, konon tok guru ni yang mengaku Imam Mahdi ni banyak sangat. Macam-macam. Kan? Jadi dia kata yang dalam Selangor tu, dalam Selangor je, yang bersenter di Selangor. 40 kertas duk siasat ni. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah hindar kita daripada terjebak dengan ajaran yang sesat. Jadi tuan-tuan, satu je lah panduan awam. Ni panduan awam, bukan kaedah agama, tak, panduan awam. Satu je. Kalau kita dengarlah ajaran macam ni, macam bagus punya ajaran, macam bagus punya ajaran, tolong rujuk dulu dengan guru-guru yang mengajar di masjid dan surau yang bertauliah. Itu panduan awam lah. Kita tak katalah itu panduan agama, tak, awam. Cari dulu, rujuk, betul tak ni? Kan? Kebiasaannya ustaz-ustaz yang ni akan memberi panduan yang baiklah, yang bagus, yang selari dengan ajaran Islam. Kerana kita semua tak akan boleh mengajar di sini kecuali ada tauliah, dan dalam tauliah tu ada temuduga, dia nak tahu pemahaman kita ni seleweng ataupun tidak. Kalau satu maklumat sampai report dia ni ajar ajaran tak apa, dia akan tarik tauliah tersebut. Jadi ini penting, tuan-tuan, penting. Jadi panduan umum kita kena rujuk dulu. Dengar macam ni, tanya member-member kaki surau masjid pun tak pernah tahu pun, rujuk dengan ustaznya. Ustaz yang mengajar ni, supaya kita boleh dapat maklumat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, dan kita juga dipesan, kalau kita dengar benda pelik macam tu, tolong sampaikan, supaya sampai kepada jawatan agama untuk mereka buat siasatan. Dan banyak lagi jenis nak kebanyakannya jenis nak mengampun dosa kena bayar. Banyak, kan? Nak mengampun dosa kena bayar. Kena beli itulah, pulut kuning lah, apa segala macam-macam dia kata. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ajaran sesat ni tak, ajaran pelik-pelik macam tu yang ada unsur keji, benda hubungan lelaki perempuan tanpa batasan, benda ni tak pernah ada dalam Islam. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun qul amara rabbi bil qist. Katakan, jawab lagi Muhammad, jawapan poin yang kedua. Tadi poin kata innallaha la ya'muru bil fahsya. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Poin lagi, jawab amara rabbi bil qist. Semua ajaran Tuhan, perintah Allah Tuhanku ni, semua ajak benda yang betul belaka, benda yang cantik. Ajaran Islam semuanya baik. Tak pernah kerja sampai masuk masjid kena telanjang macam tu, masuk kolam telanjang macam tu, kan? Satu lagi ajaran yang pelik, ialah Syiah, tuan-tuan. Yang ni pun kita kena hati-hati. Banyak juga orang yang terpengaruh. Ialah, mana tidak, kan? Nak laki perempuan ni, nak siapa pun boleh dengan kahwin mut'ah. Tak kira sama ada si perempuan tu sedang isteri orang, masih isteri orang, pun boleh kahwin mut'ah. Ini orang yang lia-lia punya hidup ni seronok lah, umpan dia macam tu. Dan malah bila kahwin mut'ah dengan perempuan tu tak payah bagi tahu pada suami dia yang sah, tak payah cerita. Dan itu cara untuk mereka tingkatkan darjat iman dia. Dapat iman lagi, tuan-tuan. Seronok pun dapat, iman pun dapat, kan? Na'udzubillah min zalik. Jadi ini benda-benda yang pelik-pelik, tak pernah ada dalam Islam. Amar rabbi bil qist. Yakinlah ajaran yang diajar dalam kuliah-kuliah kita ni, berpandukan Quran dan hadis ni, dah cukup adil, cukup cantik. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Dan luruskanlah wajahmu ketika mana kamu menuju ke rumah Allah, sebagai panduan diberi hidayah. Dan berdoalah kepadanya, yakni maksudnya luruslah wajahmu, maksudnya kamu hanya cari panduan Allah je, minta pada Allah, ibadah pada Allah, jangan terjebak dengan syirik, dengan penuh keikhlasan. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Dan ikhlaslah kepada Allah Ta'ala dalam kerja buat agamamu, sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada mulanya, demikian pula kamu akan dikembalikan. Kita, tuan-tuan, hidup di dunia, pasti Allah akan kembalikan kita hidup balik macam ni. Iaitu kita kan masuk kubur, memang ada dua tangan, dua kaki, kepala semua ada masa masuk kubur, tapi akan hancur. Setelah beberapa setahun, 2 tahun, hancur. Kita korek balik dah tak ada, tinggal tengkorak aje, tulang hancur, kan?
Tapi kama bada'akum ta'udun, kamu akan dibangkitkan nanti kembali macam kamu ada balik tangan ni kaki, perasaan ni, rasa sakit, rasa terbakar, rasa panas, rasa sejuk, semua ada. Macam mana kita kat dunia ni rasa-rasa macam tu, ada perasaan deria-deria ni, begitulah kita akan ada deria semula, kita akan dibangkit nanti. Supaya nak tunjuknya bahawa ajaran lain tak ada yang mampu mengembalikan kuasa seperti dikembalikan manusia semula. Hanya Allah yang maha mampu kembalikan kehidupan kita seperti sedia kala. Maksudnya cuma beza kita tak perlu pada mungkin tak adalah oksigen, tak perlu makan tenaga ni kan. Itu alam akhirat, alam barzakh. Tapi anggota badan dikembalikan semua. Kita ada tangan dan rasa sakit, rasa pedih kena pukul, semua ada. Panasnya, sejuknya. Fariqan hada, kat dunia dulu ada sebahagian yang diberi petunjuk hidayah. Allah menja'alna minhum, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dalam kelompok kumpulan orang yang mendapat hidayah ini. Amin ya rabbal alamin. Wa fariqan haqqa alaihimud dalalah, dan ada pula kelompok yang hidup kat dunia dengan kesesatan. Allah dah tetap dah dia jadi sesat. Na'udzubillah, minta jauh daripada sesat. Minta jauh daripada condorong tersasar daripada kebenaran. Minta tuan-tuan, minta. Yang ni kena minta. Sebab tu Allah ajar kita jangan lupa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat. Minta jalan lurus, jangan bagi terpesong. Jangan bagi terpesong. Itu dalam semayang, di luar semayang. Minta supaya Allah bagi kaki kita, tangan, kepala, anggota badan ni semua tergerak ke jalan hidayah Allah. Jangan terjebak dengan kesesatan. Tadi ayat kama bada'akum ta'udun, kamu akan dikembalikan kepada asal usul kejadianmu. Dalam sebuah hadis Nabi memberi peringatan kepada para sahabat seperti riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Nabi mengatakan, bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innakum tahsyuruna, semua kamu akan dimahsyarkan, dikumpulkan di mahsyar nanti depan Allah, menghadap Allah, hufatan uratan gharla, dalam keadaan kamu bertelanjang, tidak langsung berpakaian, dan berkaki ayam. Kaki ayam maksud tak ada alas, kasut dan sebagainya. Dan gharlan, dikembalikan balik anggota badan kita. Lelaki Islam yang potong dulu, ada balik, Allah kembalikan semula kan? Jadi maka Nabi baca ayat ni, kama bada'akum ta'udun fariqan hada fariqan haqqa alaihimud dalalah. Jadi bila dengar ayat ni, Nabi kata semua telanjang sampai kemaluan punya tu pun potong, datang balik, sambung balik. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kami malulah macam tu. Perempuan tak nak pakaian, malu lah. Maka Nabi kata, kesibukan hari tersebut tak ada peluang kita nak meninjau-ninjau, nak mengendap-mengendap sekodeng-sekodeng, tuan. Sibuk nak selamat diri sendiri. Malah waktu tu tak ada lagi nafsu. Sekarang ni nafsu syaitan. Tu yang teringin tengok aurat orang dan sebagainya. Tapi nafsu syaitan pun dah jadi makhluk yang dikumpulkan. Dia pun bakal kena soal, bakal kena hisap, bakal kena azab. Kita dah tak ada kat badan kita dah, syaitan tak main kacau dah waktu tu kan? Jadi tak ada nafsu. Tak teringin pun tengok pun tak akan ada nafsu. Ya. Itu yang disebutkan dalam hadis. Dan ada mengatakan kama bada'akum ta'udun, dikembalikan pada asal usul takdir Allah kita ni grup mana? Kita ni Allah takdir grup mana? Grup sa'adah. Sa'adah makna bahagia, berjaya, menang akhirat. Ataupun syaqawah. Syaqawah grup gagal, yang kalah, yang celaka, yang akan kena azab. Sebelum kita lahir, tuan-tuan semua ni, Allah dah tahu dah. Ini grup sa'adah, Allah menja'alna minhum, mudah-mudahan kita di situ. Yang ni grup syaqawah, mudah-mudahan kita tak tergolong dalam sini kan? Macam tu. Jadi harus ingat, kadang-kadang bila kita sebut macam tu, orang teringat, ustaz, kalau macam tu, adakah Allah yang menzalimi ahli neraka? Jadi Allah sengaja letak nama ni
prop masuk grup syaqawah bagi masuk neraka. Dia tak hidup kat dunia lagi, Allah dah masuk dah nama dalam neraka, list neraka. Dah. Allah takdir tu bukan atas dasar sengaja-ngaja, ataupun kita sebut dengan bahasa kita kata ikut suka hati. Dah. Walaupun Allah berhak nak humban siapa-siapa dalam neraka, nak masuk siapa-siapa dalam syurga, tu hak Allah. Kan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah. Milik Allah, kita mengaku milik Allah. Contoh tuan-tuan, ni handphone milik saya, buku milik saya. Terpulang saya nak campak buku ni, ataupun nak bawa elok-elok, handphone nak jaga elok, ataupun nak campak je lah, beli lain lah. Terpulang lah, pasal hak kita tu, barang tu kita punya. Jadi kita ni adalah hak Allah. Allah pemilik kita. Terpulang pada pemilik, dia nak campak kita ke, nak baling kita ke, nak bagi baik ke, nak jaga elok ke, dia punya urusan lah, dia punya kerja lah. Milik, dia pemilik. Kita dimiliki. Kan? Jadi nak sebutnya tadi, takdir Allah bukan berdasarkan ikut bahasa senang faham, kata ikut suka hati. Kan? Bukan dasar tu, tapi ada atas dasar ilmu Allah untuk future, untuk ke depan. Walaupun kau tak lahir lagi kat muka bumi, tapi Allah tahu engkau ni lahir nanti, engkau akan dididik dengan didikan tak agama, tak jaga langsung agama, tinggal ibadah. Jadi hingga kau remaja, engkau pun tak minat dengan agama, hidup kawan-kawan dengan ahli maksiat, dewasa kamu pun dengan maksiat dosa, suka maksiat dosa, mati dalam keadaan tu. Memang senanglah Allah letak dah nama ni neraka, sebab Allah tahu benda yang future, benda akan datang. Kamu pula, orang ni hidup kat dunia, lahir dalam keluarga yang jaga agama, dididik dengan didikan agama, remaja dengan pendidikan persekitaran agama, jaga hukum hakam, sampai dewasa kamu pula duduk berkawan-kawan, bersahabat-sahabat dengan ahli baik-baik, ahli masjid, ahli ibadah, ahli pengajian, orang baik. Kan, minat dengan tu jadi mempengaruhi kamu dengan amalan baik-baik, mati macam tu. Allah tahu dah. Maka senang nama ni masuk sana lah, list sa'adah. Ada pula orang ni, dia ni memang Allah tahu dah, awal cantik, awalnya keluarga agama, didikan sekolah agama, lepas tu persekitaran remaja, kawan-kawan beragama, dewasanya baiklah agama pada peringkat awal, ada satu switch terbalik dia, turning off dia tu terbalik, sehingga dia jadi sebaliknya, tukar terus daripada yang baik-baik agama tinggal, sehingga dia terus langsung tinggal terlibat dengan satu benda, tah dadah ke, contoh, tah suka dengan kafir ke, benda kekufuran, sehingga dia mati dalam keadaan tu. Awal cantik, ujungnya rosak. Allah tahu dah. Ada pula yang sebaliknya, awal Masya Allah tak pernah kenal agama tapi hujungnya jadi baik, bertaubat, jadi Islam, syurga dia. Jadi Allah tahu ke depan tu. Sebab tu Allah tentu dah, memang nama ni ahli syurga, nama ni ahli neraka, atas dasar ilmu pengetahuan Allah yang maha luas, walaupun ke depan kehidupan kita tu. Itu takdir. Jadi seolah kita takkan boleh lari daripada takdir. Cuma Nabi kata, bila selalu saya sebut tentang hadis tu, sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu kami hanya lepas diri pada takdir Allah, tak perlu kami nak susah payah cari agama, tak payah nak beramal lah. Kalau Allah dah tentu tahu kami ahli syurga, tak semayang pun syurga juga. Macam tu. Kalau Allah dah tahu takdir kami ni ahli neraka, buat baik macam mana pun situ juga. Baik tak payah buat apa-apa, tidur je lah, goyang kaki je. Nabi kata tak boleh. La, Nabi kata, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tak boleh, kamu kena berusaha buat benda yang baik-baik, kerana kamu ni akan dipermudahkan kepada apa yang telah ditakdir. Kalau kita berusaha nak buat benda baik, jadi senang, okey, mudah. Nak buat, jadi, boleh. Ada je orang yang tolong bantu jadi benda yang baik. Mungkin takdir di sisi Allah tu yang tu. Sebab tu kamu rasa mudah nak buat benda tu. Nak buat maksiat tak jadi. Sekali buat dah bertobat, tak berani dah.
rasa malu, rasa tak senang nak buat. Kan? Walaupun pernah terlibat, tapi dia menyesal, dia bertaubat. Allah tak takdirkan kamu ke sana, ke tempat maksiat. Sekali terjebak tu, lepas tu kamu patah balik, bertaubat, bersihkan, jadi baik balik. Kamu akan dipermudahkan kepada jalan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah takdir ahli neraka, dia takkan boleh buat punya lah. Dia takkan minat nak buat benda-benda yang baik ni. Dia lebih senang dengan maksiat dosanya. Itu fakullun muyassarul lima khuliqalah. Jadi fariqan hada, ada yang sebahagian petunjuk, sebahagian kamu dapat hidayah, hidup dengan Islam, dengan amalan. Sebahagian yang hidup dengan kesesatan, na'udzubillah min dzalik. Innahum ittakhadhu syayatin awliya. Kenapa mereka sesat? Mereka ni minat nak jadikan syaitan itu sebagai pemimpin mereka. Kan? Min dunillah, tak mau nak ikut petunjuk Allah, minat nak ikut petunjuk syaitan. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Tapi mereka yang ikut jejak syaitan tadi, sesat tadi, mereka menyangka mereka lah orang yang betul. Ini bahaya tu kan. Tu Imam Ghazali kata manusia ni ada 4 golongan. Yang pertama, innahu yadri wa huwa yadri. Dia tahu bahawa dia ada ilmu, maka dia akan guna sebar ilmu, ajar orang, bagi tahu kat orang salah, bagi tahu kat orang yang betul. Ini orang alim, ambil ilmu daripada dia. Yang kedua, dia tahu bahawa dia tidak ada ilmu. Dia sedar, aku ni tak pandai, nak cari orang alim mengajar, nak belajar dengan dia. Ini orang yang jahil, tapi boleh dipandu. Tolong dia, tolong pandu dia, bawa dia ke jalan yang benar. Dia nak cari ilmu, tolong. Golongan yang kedua. Yang ketiga, dia tidak tahu bahawa dia ada ilmu. Dia tak sedar dia ada ilmu. Dia rasa saya jahil lah, tak nak mengajar, duduk diam. Ada ilmu, orang nak ngaji Quran, dia boleh baca Quran, boleh mengajar. Tak nak, saya tak alim. Dia tak sedar dia ada ilmu Quran tu. Nak mengajar orang tak mesti ada PhD apa segala tu kan. Kita mengajar tahap ilmu kita lah. Mungkin nak mengajar tafsir macam ni, nak mengajar hadis, nak ceramah, tak pandai. Tapi boleh tak mengajar a, ba, ta, sa, ja, cucu nak belajar Quran? Boleh? Mengajar. Tanggungjawab. Sebarkan ilmu. Jangan, tak boleh cari ustaz lah, pergi hantar sekolah agama lah. Kita ada masa, ada peluang apa semua, tak nak mengajar. Ini orang yang dia tak sedar dia ada ilmu. Kan? Ada ilmu tahap dia lah. Yang ni dia leka, orang leka. Kena peringatkan, hey, kamu ni ada ilmu tu, mengajar. Ingatkan dia. Dan yang keempat, dia tidak tahu bahawa dia tidak ada ilmu. Tak sedar kata dia tak ada ilmu. Tak sedar kata dia jahil. Yang ni orang sebut jahil murakkab, 2 kali ganda punya jahil. Dia tak sedar bahawa dia tidak ada ilmu. Dia duk rasa aku pandai dah, buat apa nak ceramah benda, tak payahlah, syurga neraka. Itu juga nak cakapnya, kan? Itu juga nak cakap pahala lah, dosa lah. Itu juga suruh taubat lah, suruh kembali lah, bersyukur. Tak payahlah, aku pandai dah. Ini orang yang jahil murakkab. Yang ni jahil ni bahaya. Kita jangan kawan dengan dia. Kalau kita tak kuat, nanti kita terpengaruh dengan dia. Ini yang jadi ilmu sesat tadi ni. Cipta ikut dia rasa mimpi, dia rasa macam tu. Ada cerita apa ni, kumpulan kononnya makrifat, kan? Apa tu? Adalah yang bawa ajaran kononnya makrifat, dia kenal Allah tanpa ada ilmu. Dia tak perlu belajar, tapi dia sedar, ada kesedaran dia. Kan? Pelik-pelik tuan. Tinggal tak payah ambil tahu lah hal tu. Cuma kita ambil tahu supaya kita hindar. Bukan nak belajar mendalam untuk dia, tak. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka ni menyangka bahawa mereka lah orang yang dapat petunjuk, hidayah, pandai dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Lepas tu ada hadis yang Nabi sebut, mungkin saya dah baca dulu. Tadi pun kita sebut, demi Tuhan wallazi la ilaha illa ghairuh, tiada Tuhan kecuali Dia. Mana salah seorang di kalangan kamu yang mungkin di awalnya beramal dengan amalan ahli syurga, sehinggalah orang nampak dia dengan syurga tu seolah-olah hanya sehasta sahaja. Nak masuk syurga dah, punya baik.
Fayasbiqu alaihi kitab, tapi catatan Allah dah tahu dah. Ada benda silap dia. Sehingga dia jadi terbalik daripada yang baik-baik jadi tak baiknya, jadi jahatnya. Maka dia terjebak dengan amalan ahli neraka pada penghujung hayatnya. Na'udzubillah, mati macam tu. Sana juga tempat dia. Jadi kita ni pun tak tahu tuan-tuan. Saya yang kononnya orang panggil ustaz lah, ceramah, pun tak tahu ujung hayat macam mana. Yang kita harap tu supaya mati dalam keadaan baiklah, husnul khatimah. Na'udzubillah, tak tahu jadi yang lain. Na'udzubillah, minta jauh. Jadi kita tak boleh nak mendabik dada, aku dah pandai, aku dah alim, aku dah soleh, aku dah jaga solat, okey lah. Jangan, belum tentu. Iblis yang lebih alim daripada malaikat pun jadi macam tu juga akhirnya. Jadi dilaknat oleh Allah Ta'ala. Begitu juga ramai di kalangan orang-orang yang hujungnya menjadi orang kufur, na'udzubillah. Dan sebaliknya pula, ada orang yang pada awalnya beramal amalan ahli neraka, maksiat, sehinggalah seolah-olah nampak di antara dia dan di antara neraka itu hanya sehasta atau sedepa je lagi nak masuk neraka. Tapi catatan Allah dah tahu dia akan ada perubahan di penghujung. Mungkin setahun, mungkin seminggu sebelum, mungkin sehari sebelum, mungkin sejam sebelum dia sempat bertaubat gini, jadi baik, mati dalam keadaan telah diterima taubat. Itu yang kita cerita dulu, kisah seorang lelaki yang dah jadi penjenayah besar, dah bunuh 100 orang. Tapi hujung hayat saat-saat nak mati itu dia sempat nak bertaubat, Allah terima taubatnya, diampun dosa. Boleh jadi. Jadi kita tak tahu yang mana. Sebab tu disebut oleh Nabi, innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amalan yang paling Allah nak nilai ahli syurga nerakanya tang mana tuan-tuan? Iaitu penghujung hayat kita sebelum mati. Waktu tu yang jadi penilaian besar. Syurga neraka itu penentu. Macam orang buat lomba kereta, lomba lari. Lomba kereta kan, Formula 1 kan, mula-mula dia duduk depan, kotak depan, orang ni kotak belakang. Tak semesti kotak depan boleh menang. Awal dia pergi, pecuk zu, tak tahu mungkin ujung nak penamatnya hak duduk belakang sekali itu menang. Dia sampai dulu. Boleh jadi. Jadi dia ambil, dikira menangnya bukan pada kedudukan kotak permulaan, tapi pada garisan penamat. Begitulah kita ni pada garisan penamat kita diambil kiranya. Neraka maupun innamal a'malu bil khawatim. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Dan kita dibangkitkan di mahsyar nanti bergantung bagaimana cara kita mati. Kalau mati yang baik, husnul khatimah, maka kita bangkit duduk dengan grup-grup orang yang baik. Selamat dah tu. Kalau kita mati dalam keadaan su'il khatimah, bangkit pun dalam grup, na'udzubillah, geng-geng tu juga. Geng-geng yang ahli azab, yang kena dikenakan azab. Sebab tu Nabi Yaqub pesan, jangan kamu mati kecuali mati dalam Islam. Maksudnya, biarlah hidup kita hidup cara Islam. Semoga dipermudahkan mati kita dengan mati Islam. Jaga, jangan buat suatu perkara yang boleh jadi kita terbalik tadi. Bahasa kampung dia sebut kata terbalik. Boleh tertukar daripada amalan baik-baik, saleh, jaga salat, jaga itu, jaga ini, tinggal maksiat. Tapi satu benda kita buat jadi terbalik. Tak minat langsung salat, tak minat langsung hormat ibu bapa, tak mau jaga ibadah Allah Ta'ala langsung. Jadi na'udzubillah, derhaka pada Allah, mati waktu tu. Apa dia yang menjadi asbab besar terbalik tadi ni? Antaranya adalah menghina syiar Allah, tak hormat syiar Allah. Apa syiar Allah yang kita sebut? Iaitu lambang kebesaran Islam, Quran, nama Nabi Muhammad, Kaabah, puasa Ramadan, dan sebagainya lah. Itu syiar Allah Ta'ala. Orang tengok tu, oh ni Islam. Kaabah, oh Islam. Semayang, Islam. Jangan buat main benda tu. Jangan mempersenda-sendakan, bergurau-gurau, nak gelak ketawa, buat lucu-lucu. Hal-hal syiar ni tak boleh tuan. Tak boleh buat main. Sekali kau buat, habis terbalik nanti. Kan? Jangan. Yang kedua, jaga. Jangan kita nak berperang dengan Allah. Macam mana siapa yang berani perang? Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang musuh dengan wali aku perang dengan dia.
kau musuh dengan wali, kita kutuk apalah Pak Haji, tah dia wali Allah. Mana tahu? Hina dia, mempermainkan dia. Kalau dia wali Allah, habis kita dah kena perang dengan Allah. Kalau kena perang Allah, tak akan menang. Itu antaranya lah. Kullu mauludin yud'u al-fitrah, maka tiap anak dilahirkan itu dilahirkan dalam fitrah, maka ayahnya, ibu bapaknya lah yang menyebabkan dia jadi Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Kita kata, dah ustaz, saya didik bagus, hantar sekolah agama semua, tapi anak jadi kot lain. Boleh jadi bukan kesilapan mak ayah, tapi pengaruh yang paling besar sekali adalah dalam rumah, tuan. Dalam rumah pengaruh mak ayah tu lebih besar. Kadang-kadang kita tak sedar, kita mengajar dia penipu, tak sedar mengajar dia jadi penjenayah. Kita tak sedar. Kita dah rasa kita hantar sekolah agama dah, bayar yuran semua okey, beli baju sekolah pun bagi semua. Tapi perangai PL kita mendidik dia dengan pendidikan penipuan, menipu anak, tak adil pada anak. Maka satu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat namanya Al-Bashir, nama Bashir. Dia ada anak ramai, tapi anak dia yang terakhir tu nama Nu'man bin Bashir, bapaknya Bashir. Jadi Bashir ni dia sayang dengan Nu'man, kerana dia lahir orang pertama sahabat Nabi yang hijrah Mekah ke Madinah, pertama dapat anak adalah Bashir ni, dapat anak lelaki Nu'man tadi. Dia orang Mekah pertama dapat anak. Setelah orang Yahudi ni bersumpah buat sihir, dia yakin bahawa orang yang datang daripada Mekah tak akan boleh lahir anak. Dengan sihir dia orang jadi mandul semua, ataupun yang mengandung pun gugur, tak akan lahir elok. Tapi Bashir yang orang pertama dapat anak lelaki yang diberi nama Nu'man. Dia seronok, sayanglah, jadi bukti bahawa sihir orang Yahudi gagal. Maka dia pun sayang lebih pada Nu'man ni. Dia beri hadiah macam-macam. Dia pergi pada Nabi, ya Rasulullah, tolong engkau jadi saksi bahawa aku bagi pada Nu'man macam-macam. Kalau kita zaman kita, kanak-kanak ni mainan dah kan, bagi mainan tu, mainan ni, pakaian cantik, apa yang dia minat semua aku bagi. Nabi kata, adakah kau buat macam tu pada semua anak kau? Anak kau yang lain pun dapat macam tu tak? Tak lah ya Rasulullah, anak Nu'man ni lah. Rasulullah kata, kalau macam tu kau cari saksi orang lain, aku tak nak jadi saksi. Aku tak nak terlibat. Berarti dia buat benda yang tak adil. Jadi mungkin itu jadi sebab anaknya jadi macam mana, na'udzubillah. Jadi itu kadang-kadang kita tak sedar. Menipu pun satu hal juga, kan? Seperti ada seorang orang dewasa, dia panggil budak, "Mem jajan ambil ni, mem." Dia genggam tangan macam tu, seolah ada gula-gula ke ada benda dalam lah nak bagi. Budak tu datang, dia buka, saja dia nak peluk budak tu, nak pegang budak tu. Tak ada apa pun dalam tangan tadi, tak ada apa pun. Saja dia macam nipu lah, penipu. Nak bagi budak tu datang. Maka Nabi nampak, ini dikira sebagai pendidikan menipu. Saya anak tu jadi penipuan besar nanti, penipu yang besar. Kerana kita duk tipu dia macam tu. Takkan macam tu jadi nipu besar. Yang tu yang kita kata tak sedar tu. Kita tak tahu silap kita. Tiba-tiba kita salahkan anak. Kenapa dia degil? Kenapa dia macam ni? Kenapa dia? Mungkin daripada kita. Kullu maulid ni Nabi kata, mak bapak punya pasal. Yang nak jadi dia Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke, tu. Inni khalaqtu ibadi. Hadirin Nabi sebut, sungguhnya aku jadikan hamba aku ni jujur. Semua hamba aku ni cantik semua. Jujur, asal kelahiran tu ialah budak, semua jujur. Tapi bila kita dah ngajar dia menipu, dia pandai lah menipu member dia. Semua jujur. Tetapi datang syaitan lah yang membelokkan mereka daripada kejujuran, dari agama. Nyata dalam keterangan ini bahawa semua makhluk ada bakat untuk kembali semula. Walaupun dia dah jadi jahat, masih ada peluang untuk dia balik. Sebab dia asal usul dulu dia baik. Tapi mak bapak pendidikan tu, pendidikan persekitaran tu menyebabkan dia jadi rosak. Dia boleh balik-balik, ada peluang kalau dia mau. Kullun nas fa amma man kana minkum. Ini hadis yang kita sebut tadi. Adapun orang yang selamat
bahagia di akhirat, dia akan dipermudahkan kepada amalan orang-orang yang berjaya di akhirat. Dia mudah nak buat amal soleh. Begitulah ahli syaqawah, orang yang mendapat kecelakaan akhirat, dia mudah nak buat amalan-amalan pekerjaan orang yang celaka, ahli maksiat. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, pakailah perhiasanmu, yakni pakaian sopan, pada tiap kali kamu nak datang solat masjid. Jadi kita tuan-tuan nak datang masjid, biarlah pakai pakaian yang sesuai, nutup aurat lah maksud kita. Bukan macam cerita tadi, orang jahiliah datang dan telanjang tadi. Dan maaf cakap, banyak kadang tuan-tuan pun kena tolong tegur juga. Saya pernah tengok lah kadang-kadang, zaman dulu-dulu lah sembahyang rapat-rapat ni kan, kadang-kadang anak-anak muda ni memang bagus, dia orang semangat nak datang solat, Alhamdulillah, tapi pakaian tak kena. Pakai seluar jin, dah lah tak tali pinggang, jenis londeh punya seluar jin ni tuan kan. Lepas tu t-shirt singkat, time dia rokok, ya Allah, lurah denah semua nampak tuan. Mayang macam mana ni? Dah. Jadi mungkinlah dia orang tak ada ilmu. Semangat ada tapi ilmu tak ada. Tolong kita sampaikan, tak boleh ni. Ataupun kita kadang-kadang kita pula tegur dengan marah. Weh, apa engkau tak faham, tak kerti agama ke? Kan, pakai surah jim macam ni. Tolonglah, bagi teguran, bagi ilmu dia. Tak boleh macam ni, terdedah aurat ni. Ni ada kain pelekat sana. Dia ambil kain pelekat. Pakai. Kan? Senang sikit dia. Jadi ada satu cerita, ada satu ketika lah saya semayang di satu masjid kuliah. Memang ada seorang datang tu, Masya Allah, pakai kopiah, budak muda lah juga. Lepas tu seluar taklah ketat, bukanlah seluar ketat sangat, tapi seluar dia jenis lubang, pelik pula. Lubang sampai ke paha lubangnya. Jenis berlubang kain dia, lubang nampak kulitnya. Saya bagi tahu dia, "Dek, nak cakap sikit." "Ya, apa dia?" "Ni semayang kena tutup aurat, tak boleh nampak aurat kita lutut dengan pusat." Habis tu dia kata, "Ni nampak aurat ni, lubang-lubang macam ni kira terdedah aurat, tak sah ni. Kalau boleh carilah kain melekat, mungkin ada kat pintu masjid tu." Dia kata, "Tak apalah, tak biar okeylah, okey." Tapi dia tak, waktu tu dia tak terima, macam tak terima nasihat saya lah. Dia duduk zikir, buat dak gitu. Mungkin kemudiannya dia semayang lain, wallahu alam lah. Jadi alhamdulillah begitulah, kadang-kadang orang ni terpengaruh nak buat baik tapi tak tahu caranya yang betul. Maka kita lah kena bagi ilmu kepada mereka, pakaian, perhiasan untuk masuk ke masjid. Jadi sebaiknya adalah pakaian yang longgar, yang labuh, menutup aurat yang cantik dengan sempurna. Lebih bagi perempuan, sebab tu Melayu bagus. Kita punya tetapkan telekung tu, pakaian telekung tu. Nak masjid dia telekung. Bukan kata pakai baju kurung yang pergi pejabat tu tak boleh pakai semayang. Boleh kalau tutup aurat cantik, tapi kadang-kadang dia fashion sangat. Baju kurung dia terdedah tangan macam ni, angkatnya tu nampak aurat, rokok sikit, telekung ni, dia punya tudung kecil, tiup angin nampak tengkuk. Jadi sukar kan, menyebabkan akan terlopong auratnya dan tak sah. Lebih baik senang nak yakin aurat selamat, pakai telekung kan. Cuma pilihan kain. Ada juga yang sampai ke Mekah. Dulu-dulu kita banyak cakap, pada jemaah kita jagalah, tapi jemaah orang lain tak tahulah. Kerana nampak ketika tawaf tu dia pakai baju putih, baju jubah putih perempuan, tapi nampak tali dalam. Jarangnya kain, jarang. Ni memang tak tutup aurat lah ni. Itu yang Nabi sebut wanita akhir zaman nanti berpakaian tapi masih bertelanjang, masih dedah auratnya. Jadi itu antaranya, masuk masjid biar tutup aurat. Ni juga hujah, tak boleh. Walaupun dia tak semayang, dia masuk masjid kena tutup aurat. Tutup aurat, jaga hormat ke masjid ni. Sebab tu masjid-masjid kita juga bila pelancong nak masuk ada kain jubah tu kan, ada tutup kepala tu untuk nak tutup sikitlah aurat dia, walaupun taklah lengkap mana, tapi boleh tutup jugalah sebab dia nak masuk masjid. Wa kulu washrabu, makanlah apa yang kamu nak makan, minumlah apa yang kamu nak minum. Wala tusibu, jangan jadi melampau. Melampau di sini bukan membazir semata-mata. Melampau juga adalah makanan yang tak halal. Yang tak halal jangan kau makan. Kalau makan benda tak halal itu dikira melampau batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah benci kepada orang yang melampaui batas. Kata Nabi SAW dalam hadis, ilbasu min thiyabikumul bayad.
sebaik-baiknya kamu pakailah pakaian yang berwarna putih, sungguhnya itulah min khairi thiyabikum, itulah pakaian yang paling baik sekali, kata Nabi. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanlah jenazah kamu dengan pakaian putih, kain putih. Wa inna khaira akhalikum al-ithmit, dan sebaik-baik celak mata kamu adalah daripada batu ithmit, jenis batu celak. Fa innahu yajlul basar, kerana dengan celak itu menyebabkan mata menjadi lebih terang. Wa yumbitu sya'r, dan menumbuhkan bulu mata lebih jadi cantik, lebat. Alaikum bi thiyabil biyad, kata Nabi kata, hendaklah kamu sentiasa pakai pakaian putih. Jadi walaupun ini bukanlah perintah wajib, kapan pun bukanlah wajib kain putih. Kapan dengan jubah kita warna kelabu ni kan, kain cadar ke, boleh tak? Boleh, sah kapannya. Cuma kalau tanya mana lebih afdal, lebih afdal kain putih yang bersih, yang nampak betul-betul bersih putihnya, tak ada coreang-coreang warna lain, kala-kala lain. Begitu juga kita, yalah kadang-kadang nak pakai putih manjang, jemu lah pula, naklah warna tu warna tu, boleh, silakan. Fa innaha atharu wa atyab, Nabi kata itulah pakaian yang lebih suci, nampak suci, lebih nampak baik, dan kafankanlah kamu dengan kain putih. Makanlah sesuka, dalam hadis lain Abdullah bin Abbas mengatakan, makanlah sesuka kamu, pakailah sesuka kamu, asalkan anda terhindar dari dua perkara, iaitu pertama, jangan mubazir, boros, dan yang kedua, jangan sampai membawa kepada kesombongan. Iaitu benda haram akan bawa pada kesombongan. Ibn Jarir meriwayatkan bahawa Abdullah bin Abbas berkata, Allah telah menghalalkan minum sepuasnya selama tidak memboros atau sampai sombong. Ini makan, satu contoh tuan-tuan. Ini makan apa-apa sedap-sedap, selfie, tengok tunjuk ke orang, saya makan, bil tu dia kan. Ini kayangan punya makan. Ini sikit sebanyak boleh memberi benda tak elok kepada orang lain kan. Jadi orang yang ada yang teringin nak makan, tak dapat, terasa hati dia, oh member kita ni dia dapat makan kot, nak pelawar kita, boleh jadi itu benda tak elok tuan-tuan. Itu nasihat Nabi SAW. Jangan makan sehingga kamu jadi orang sombong. Sombong tunjuk kan, bangga pula, sehingga orang lain yang berhak nak dapat makan sikit sesuap pun tak dapat. Engkau nak tunjuk bazir-bazir mewah-mewah dan sebagainya. Jadi cukuplah bagi orang yang tak belajar tuan-tuan, kita tak payah nak selfie tunjuk makan itu, ini dan sebagainya kan. Kalau nak pun tunjuk makanan je, tak payah tunjuk beritahu kita makan ni harganya ribuan. Tak payah nak cerita jadi bangga-bangga, semua sombong pula. Dan terakhirnya kita nak sebut hadis yang Nabi sebut, tiadalah perut, tiadalah bekas yang diisi penuh oleh anak Adam yang lebih bahaya daripada bekas namanya perut. Kalau isi penuh-penuh, bahaya. Bahaya fizikal, bahaya rohani. Fizikal kita jadi lemah, lembek, mungkin penyakit banyak. Rohaninya, kita hati akan jadi malap, jadi malas nak buat ibadah. Cukup bagi anak Adam beberapa suap. Ini yang saya pun surrender ni, kita kadang-kadang sedap ni, bantai lagi, tambah lagi. Nabi kata anak Adam ni cukup je, berapa suap cukup dah. Boleh berdiri tegak, dah cukup dah kan. Ini yang kita kalah ni kan. Ni kalau boleh ada lagi, tambah lagi. Itu nafsu kita. Kata Nabi SAW, cukuplah untuk anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggung, tulang belakang dia. Jika tidak dapat, tidak harus diisi, maka harus sepertiga. Kalau nak lebih sikit, cukuplah 1/3. Alamak kan? 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk isi dengan minuman, 1/3 lagi untuk pernafasan. Ini faktor kesihatan baginda Nabi SAW dan para sahabat sezaman dengannya. Kita gagal yang ni sebabkan penyakit kita pun macam-macam jenis penyakit. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita dengar tadi, insya-Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wakhtim bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin wa 'afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim.